Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang dihormati sekalian, pertamanya kita mengatur rasa syukur dan kata puji kita, karena dalam kesempatan kita berada di tempat yang istimewa ini, pada hari yang cukup bermakna ini, di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang ke-40 ini, kita dapat bersama-sama pada petang ini untuk mengutip satu pembelajaran yang sangat super mahal di atas tajuk The Art of Storytelling, daripada panggung fisikal ke panggung digital. Saya teringat satu cerita. Cerita ini dituturkan oleh novelis terkenal Indonesia, Terelie. Dia bercerita tentang 3 orang kawan yang sangat luar biasa. Satu yang dinamakan Sang Jerung. Yang kedua yang dinamakan sebagai Sang Helang. Dan yang ketiga ialah sebatang pokok kelapa. Pada satu hari 3 orang sahabat ini berbincang dan mereka saling memberitahu satu sama lain bahawa sudah sampai masanya untuk mereka tidak berada di satu tempat di sebuah pulau sahaja. Mereka memutuskan untuk mengembara melihat dunia dan berjanji 5 tahun kemudian untuk bertemu semula dan bertukar-tukar pandangan. Pada waktu itu, Sang Helang dan Sang Jerung pun memulakan. Helang dapat terbang tinggi di angkasa, Jerung dapat meredah lautan yang luas, dan pokok kelapa tetap berada di pesisir pantai. Dimudahkan cerita, 5 tahun kemudian mereka bertemu kembali di pesisir pantai Pulau Langkawi itu. Dan bila mereka bertemu, Sang Helang memulakan ceritanya. Dalam tempo 5 tahun ini, aku sudah terbang ke merata pelosok dunia. Aku sudah pergi ke benua-benua yang belum pernah aku pergi sebelum ini. Aku pergi melihat di benua Asia, di kawasan yang paling jauh ke utara. Aku berada di Afrika, di kawasan yang paling jauh ke selatan. Aku ke benua Amerika, dan aku berada di benua Eropa. Terkejut Jerung mendengar, apatah lagi pohon kelapa yang sentiasa melambai-lambai sepanjang 5 tahun hanya berada di Pulau Langkawi. Apabila Sang Helang habis bercerita, Sang Jerung memulakan katanya, aku juga begitu. Aku berenang merentas lautan yang luas. Aku berada di lautan Hindi, di lautan Antartika, di lautan Pasifik. Aku berada di lautan yang paling selatan. Betapa dunia ini sangat luas dan banyak tempat telah aku temui. Lalu bagaimana kamu, pokok kelapa? Apakah yang kamu lakukan sepanjang 5 tahun? Jerung dapat berenang di lautan, Helang dapat terbang tinggi di awan, merentas benua. Pokok kelapa dengan tenangnya berkata, 5 tahun masa berlalu, 60 bulan waktu berlalu. Aku di sini, di pesisir pantai ini, melambai kepada setiap yang lalu, pada kapal-kapal yang menyelusuri, kepada bulan dan bintang. Aku berada di sini sepanjang masa. Jerung bertanya lagi, apakah kamu lakukan, wahai pokok kelapa? Aku tidak kemana-mana, tidak melihat banyak benua. Aku tidak melihat lautan yang luas, tapi saban masa aku berbuah dan buahku jatuh. Aku berbuah, buahku jatuh, dan pantai seperti biasa akan datang ombak menyapu. Buah-buahku pergi kemana-mana, tumbuh bertunas, dan mungkin buahku itu telah sampai di benua dan di tempat yang di mana. Berkatalah Sang Helang, rupa-rupanya kelapa yang aku temui di Filipina, kelapa yang aku temui di Thailand, kelapa yang aku temui di India, kelapa yang aku temui di semua tempat itu asalnya dari kamu, wahai pohon kelapa di Pulau Langkawi.
Berkatalah Sanjerung, benar aku menyusur setiap lautan. Aku melihat pantai dan pelbagai tempat. Tetapi aku melihat pokok kelapa tumbuh di mana-mana. Rupanya dalam benihmu, wahai pokok kelapa. Teman-teman dihormati sekalian, para pembaca buku, para peminat buku, para penggemar buku, telah terperi dalam kata-kata, dinding yang paling cantik ialah dinding yang ada rak buku. Rumah yang paling menarik adalah rumah yang ada ruang buku. Pesta yang paling menarik ialah pesta buku. Dan orang yang paling terdidik pintar ialah orang-orang buku. Berikan tepukan kepada kita semua. Kita mungkin tidak kemana-mana. Kita mungkin tidak dapat terbang seperti sang helang. Kita mungkin tidak dapat berenang jauh ke lautan seperti Sanjerung. Tapi kita adalah pokok kelapa yang melambai kepada setiap orang. Kita adalah pokok kelapa yang setiap benih kita akan bertunas di mana-mana. Satu cahaya mentol menyala, seluruh tempat akan terang benderang. Teman-teman yang dihormati sekalian, para pengunjung pesta buku yang saya raikan. Hari ini hari yang istimewa bagi kita. Lebih istimewa bagi saya. Sebab yang saya bawa bersama ialah mentor saya, pembimbing saya, senior saya. Orang yang membekalkan kebijaksanaan dalam diri. Orang yang membantu saya untuk menjadi pembaca buku, penutur cerita, dan pembawa kata-kata berhikmah. Teman-teman yang dihormati sekalian, kita bercakap tentang the art of storytelling. Kalau dilihat di sini jelas sekali, the art of storytelling. Dalam storytelling, pegang perkataan ini, IAB. Ianya bukan Institut Aminuddin Baki, tapi ianya IAB. I adalah insiden. Setiap kita ada cerita. Setiap kita ada peristiwa. Setiap kita ada perkara yang berlaku. Kalau kita bawa cerita itu, cerita kita tuturkan, kita tuliskan, kita tumpahkan pada lembaran kertas, cerita itu akan menjadi cerita yang sangat bermakna dalam hidup kita. Tapi kalau kita sekadar ada I, tanpa kita bawa masuk A, tanpa kita lengkapkan dengan B, cerita itu akan menjadi cerita biasa. I adalah insiden, A adalah advice. Apakah kata nasihat? Apakah ayat-ayat yang menyentuh jiwa? Apakah perkataan-perkataan terbaik yang boleh kita tuturkan, yang boleh kita catatkan untuk memberi makna kepada cerita? Dan B adalah benefit. Apakah faedah yang boleh kita dapati? Sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, teman-teman yang dikasihi, ingat perkataan ini IAB. Kita ada insiden, kita berikan kata nasihat, dan akhirnya ianya akan menjadi manfaat kepada ramai orang di atas muka bumi ini. Hadirin yang dihormati sekalian, saya ingin memberikan sedikit ruang dalam waktu yang sangat terbatas ini, sebelum saya sambung cerita saya selepas ini, untuk Dr. Muhammad Kamil Ibrahim, mantan profesor di 3 buah universiti, penulis puluhan buku, untuk mengungkapkan kata-kata dan memberikan kita advice dan benefit yang kita boleh perolehi daripada cerita-cerita yang telah kita ada. Dengan segala hormatnya, saya persilakan Dr. Muhammad Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datuk Ruslani adalah junior saya di MRSN. Saya senior, dia junior. Saya suka berpidato. Dan setiap tahun saya akan masuk pertandingan pidato. Tapi biasanya saya menang lah. Biasa cerita sikit lah ya. Saya peminato terbaik seluruh MRSN. Tetapi generasi baru yang muncul selepas itu tentunya lebih baik
daripada senior dia. Jadi Datuk Roslan ni salah seorang yang bila bercakap berapi-api, bersemangat. Dan saya dulu begitu juga, bersemangat. Dulu saya mampu membuat semua orang di sini diam, berhenti mendengar tutur kata saya. Tapi hari ini saya di hujung usia, saya sakit. Tuan-tuan, 2 tahun yang lepas saya telah didiagnos dengan kegagalan buah pinggang tahap 5. Kalau kanser, maknanya nak matilah. Bila didiagnos begitu, saya minta cuti dengan doktor sekejap. Saya keluar daripada hospital. Saya siapkan satu buku yang bertajuk Karya Terakhir, menceritakan perasaan saya menghadapi saat-saat kematian. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Saya berhenti bekerja daripada Universiti Kuala Lumpur, universiti terakhir saya. Dan tentunya saya tidak dapat bergerak ke seluruh negara, kerana sebelumnya saya adalah duta UNIKL. Saya dibenarkan untuk menjelajah Malaysia, Sabah, Sarawak, Semenanjung untuk memperkenalkan UNIKL sambil berbicara, sambil berpidato, sambil bercerita tentang kisah-kisah kehidupan yang telah saya tulis. Saya tak nak didialisis, maka saya cuba beberapa perubatan yang lain. Nampak okey, nampak segar. Dan suatu hari saya pergi menerima jemputan ceramah di Jertih, Besuk, Terengganu, kampung halaman saya. Bila naik ke pentas nak mengucapkan salam, Assalamualaikum, tak boleh nak bagi salam, nafas saya terputus. Saya kata, tuan, sekejap. Saya pusing ke belakang. Yang biasa saya buat, tarik nafas, kemudian patah balik, punyalah gila nak bercakap, orang gila berpidato. Saya kata lagi, tuan-tuan, tak boleh juga bercakap. Akhirnya saya mengalah. Saya kata, saya nak pergi ke hospital. Sempat WhatsApp anak saya yang jadi driver saya pada masa tersebut, hantar ayah ke hospital. Saya pun turun ke pentas, duduk di kerusi. Orang Besuk semua pakai semuta. Semuta tahu, serban. Yang tua-tua, saya peminat saya ni orang tua. 80% wanita tua yang baca buku Travelog Haji, lebih 1 juta orang. Jadi yang tua-tua lelaki datang picit-picit belakang saya, baca-baca. Saya nampak ada yang hembus-hembus, macam tu. Tetapi dia tidak mengubah keadaan saya tak boleh bernafas. Saya masuk dalam kereta, saya mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dibawa pergi. Saya tahu hospital 3 minit saja daripada tempat saya tersebut. Saya nak mengucap lagi, tak boleh mengucap dah. Ucapan itu terlampau panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, panjang. Nafas saya dah tak boleh dah. Tetapi apa yang keluar? Subhanallah. Kenapa keluar yang itu? Minta maaf ya, saya cerita, tuan, minta maaf cerita.
Itulah amalan saya. Sambil-sambil duduk kat sini pun subhanallah, 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 subhanallah. Maka bila dalam keadaan perit, yang keluar daripada mulut itu apa yang kita tuturkan, apa yang kita amalkan. Sebab itu bila saya segar sikit sekarang ni, saya ajar orang, tolonglah, pilihlah satu nama Allah untuk disebut-sebut. Sampai di pintu hospital, kecemasan, orang tolak saya, merayu pada doktor, oksigen. Lambatnya perjalanan daripada situ ke sini, oksigen dah tak ada. Saya dibawa ke katil hospital daerah besut. Bawa oksigen yang tinggi macam ni, tolak macam tu. Dia bukan macam hospital swasta yang sambung ke wire tu kan. Ini bawa tong oksigen sampai dimasukkan ke muka saya. Dia kata apa? Follow the flow. Ikut dia. Tak sampai 5 minit, okey balik. Kenapa saya tak mati? Tuan-tuan, kenapa saya tak mati? Belum sampai ajal. Kalaulah rumah saya 30 minit ataupun tempat ceramah 30-40 minit daripada hospital, mungkin saya dah sampai. Sebab oksigen level saya dah bawah 70. 3 hari di hospital Gertih, saya minta nak balik ke Shah Alam. Tuan-tuan, mana boleh keluar kan? Tapi hari itu satu rombongan saya dah tengok masuk ke hospital menuju ke katil saya. Rupanya peminat saya yang baca buku Travelog Haji. Bagus juga jadi penulis ni. Ketua pengarah kesihatan besut, dia datang melawat saya. Saya minta doktor, kalau boleh saya nak balik besok. Kenapa? Kerana saya datang naik kapal terbang, tiket murah sekali, tak boleh tukar. Anak saya datang dengan kereta, saya naik kapal terbang. Dia boleh adjust, dia kata balik terus masuk hospital Shah Alam. Melayu balik, rasa sihat sikit, pergi hospital tak? Tak pergi dah. Inilah orang ni. 2 minggu kemudian terbang pergi ke Kuching kerana dapat jemputan untuk berceramah lagi. Pergi duduk 4 hari. Ya Allah, orang Sarawak memang sayang kat saya duduk Sarawak lama. Dia jamu macam-macam. Yang makanan yang paling saya suka, lidah ikan. Tuan-tuan tak pernah makan, pergi Sarawak makan. Sup lidah ikan. Makan 2-3 mangkuk, makan tu tak sedar diri, sakit. Balik atas kapal terbang, isteri saya kata awak kelihatan menggigil macam tu. Bila turun saja boleh balik ke rumah, besoknya terus ICU. 10 hari di ICU. Doktor datang sebab saya ada menulis buku Rumah Sakit Dia Mahu Saya Menangis. Saya disakit macam-macam. Doktor yang merawat saya datang peluk saya. Dia kata apa? Doktor, pasal apa lama sangat baru datang ni? Buah pinggang doktor dah kecup, kecil dah. Tak boleh kena dialisis dah. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Saya terus dikejarkan ke hospital. Bermulalah hidup baru saya. Dialisis 3 kali seminggu. Sekali dialisis 4 jam. 3 kali seminggu 4 jam. Hari apa? 246. Orang dialisis tahu 246 apa. Hari Selasa, hari Khamis, hari Sabtu. Saya bukan 135. 135 hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat. Saya grup 246. Hari ni hari apa ni? Cuti. Hari cuti. Semalam hari Sabtu dialisis.
darah dicucuk kat sini, keluar, masuk mesin, masuk balik kat sini. Hari dialisis flat. Tapi kerana nak jumpa khalayak, pasal saya ada tulis buku baru, ujian kita, pergi ke Ruai untuk signature. Habis dialisis pukul 11, pukul 12 dah sampai sini, tapi tak boleh pergi. Kenapa letih? Tidur sampai asar. Pukul 5 baru dia dapat pergi. Itu dia keadaan dia sekarang. Saya tak boleh berjalan jauh. Tahun ini saya dapat panggilan haji kali kedua. Terpaksa tolak sebab kesihatan. Isteri saya dapat pergi. Mana isteri saya ni? Ada ni dalam ramai-ramai ni. Tak nampak, ya Allah. Dia tinggalkan saya ni nak pergi haji ni 13 Jun ni. Tuan-tuan, apa yang saya nak cerita, umur saya 59 tahun. Memang nak mati. Kerana Rasulullah SAW wafat umur berapa? 63 tahun hijrah. Tahun Masihi 60. Saya tinggal setahun lagi. Ayah saya meninggal umur 58, saya 59. Kalau meninggal itu ikut ayah saya ada bonus dah. Mak saya meninggal umur 59, saya umur 59, maknanya tahun ni saya meninggal lah. Kalau mati tu mengikut genetik, mengikut mak dan ayah saya. Tapi ajal maut di tangan Allah. Tuan-tuan, bila saya pergi dialisis, ada orang umur 30 tahun dialisis, ada umur 40 tahun dialisis, ada 70 tahun dialisis. Muka tu moyok semacam. Ada yang umur 30 tahun dialisis, saya tanya dia kenapa Firdaus, nama dia Firdaus. Kenapa Firdaus sedih sangat ni? Yalah doktor, 6 bulan lepas tahap 3, sekarang tahap 5 dalam masa 6 bulan. Habis, kenapa sedih? Takut mati. Semua orang akan mati. Ada orang keluar rumah, masuk kereta, bawa kereta, accident, mati. Kita ni, Allah bagi kita sakit, kita tahu kita nak mati. Kita bersedia, jangan takut. Istighfar, mengucap, minta ampun dengan Allah. Bangun malam tahajud. Kita kena lawan tu perasaan tu. Mati bila-bila masa kita akan mati. Tuan-tuan, berapa ramai kat sini yang sihat, yang tak ada penyakit? Tuan-tuan ingat mati tu orang sihat tak mati ke? Masya Allah, subhanallah, jangan. Jadi Datuk Roslan bagi sekejap je saya bercakap dia hari ni pentas dia. Tak boleh kacau banyak-banyak sangat. Saya nak beritahu dia bahawa saya sakit. Memang sakit tahap 5. Tetapi saya enjoy life saya. Saya datang ke sini hari-hari, 7 hari 8 hari, ambil bilik kat sini. Tapi hari dialisis balik ke Shah Alam. Semalam balik ke Shah Alam, dialisis 4 jam, patah balik datang ke sini. InsyaAllah, bila Allah ingatkan kita tentang kematian, cara kita berfikir berbeza, cara kita berkawan berbeza. Tak nak saya buat jahat-jahat ke orang dah. Hidup ni sentiasa minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ya Tuanku, ampunkanlah daku ya Allah. Ampunkanlah daku ya Allah. Ampunkanlah daku ya Allah. Terima kasih tuan-tuan kerana sudi bersama saya. Terima kasih semua. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua dirahmati Allah, diberkati Allah. Mudah-mudahan kita bertemu di jannah nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengar bagaimana Dr. Muhammad Kamil memberitahu kita mendengar bagaimana Dr. Muhammad Kamil menggunakan sepenuhnya
apa yang saya panggil AAIAB. Dia bercerita tentang insiden yang berlaku kepada beliau. Kemudian dia menambah bagaimana advice, nasihat yang dia berikan. Dia memberitahu kita, tuturkanlah, pilihlah satu perkara, sama ada la ilaha illallah, subhanallah, Allah sahaja sekalipun, untuk kita katakan sepanjang masa, sebab nantinya ketika kita berdepan dengan waktu kritikal, kita akan menyebut perkara yang biasa kita tuturkan. Dan dalam konteks storytelling, kita telah mendapat benefit, manfaat yang disampaikan. Tema kita hari ini adalah The Art of Storytelling. Dan kita sentiasa ingat, ayat yang paling saya ingat sewaktu saya masih kecil-kecil, ketika atuk saya mengajar Al-Quran, beliau sentiasa mengingatkan saya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah yang ke-105 dalam Al-Quran. Bagaimana diceritakan pada tahun gajah, satu peristiwa berlaku ketika Abraha, Raja Habsyah, datang mau menakluk Mekah dan meruntuhkan Kaabah. Abraha datang dengan 60.000 orang tenteranya, membawa 13 gajah dan mau meruntuhkan Kaabah. Kita ingat, ini adalah the unique storytelling yang ada dalam Al-Quran. Walaupun ianya hanya sekadar 5 ayat, tapi sampai sekarang ketika saya ke Mekah dalam banyak siri-siri ke sana, saya melihat bahwa Kaabah itu rumah Allah. Dan ketika Abraha hampir memasuki kota Mekah, Abdul Muttalib, Raja Mekah atau Nabi, keluar dan bertemu dengan Abraha dan meminta Abraha mengembalikan unta-unta yang dirampas. Abraha ketawa. Dia mengatakan, apakah kamu Raja Mekah datang nak meminta unta tanpa kamu mempersiapkan bala tenteramu untuk mempertahankan Kaabah? Abdul Muttalib menjawab, unta-unta itu adalah peliharaan kami, tetapi Kaabah ada tuannya dan tuannya akan menjaga apa yang dia miliki. Dan kita semua tahu bahwa Allah menurunkan burung ababil, membawa batu-batu keras yang dibakar, melontar kepada gajah-gajah itu, dan mereka terbakar seperti daun-daun kering. Maka tuan-tuan, para pendidik, para penggemar buku, para pembaca buku, inilah asas yang dituturkan. Storytelling, bagaimana kita mengalami peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kita. Dan peristiwa ini dapat kita rangkumkan untuk memberikan orang lain nasihat-nasihat yang berguna dan faedah-faedah yang mereka boleh dapati. Tadi saya menyebut tentang IAB. Saya ingin menyebut tentang akronim yang kedua. Akronim yang kedua ialah PASTOR. PASTOR. P adalah people, problem, pain. Setiap orang daripada kita ada cerita. Setiap orang daripada kita ada kisah yang mereka lalui. Setiap orang daripada kita ada masalah. Setiap orang daripada kita ada kesakitannya. Sebab itu, apabila Dr. Muhammad Kamil mengumpulkan teman-teman 20 orang untuk menulis buku ini, ujian kita, saya tidak pernah tergambar bahawa dalam kehidupan ini ramai orang berdepan dengan ujian. Dalam kehidupan ini ramai orang berdepan dengan kesakitan, tetapi mereka tidak pernah menulis, mereka tidak pernah mencatat, mereka tidak pernah membukukan kesakitan dan ujian yang mereka hadapi. Akhirnya apabila buku ini keluar, saya mengucapkan kata puji dan kata syukur bahwa perjalanan yang saya lalui tidak seteruk perjalanan orang lain. Perjalanan yang saya lalui rupanya lebih mudah daripada perjalanan yang orang lain. Jadi teman-teman, sebab itu saya menulis buku storytelling. Setiap orang ada cerita.
Setiap orang mesti tahu bagaimana untuk bercerita. Setiap orang harus menuturkan cerita-cerita mereka dengan cerita-cerita yang terbaik untuk orang lain ambil pengajaran dan keteladanan. Inilah tujuan kita menganjurkan apa yang kita adakan hari ini untuk kita faham. P yang pertama ialah problem, people and pain. A adalah bagaimana kita amplify, membesarkan apa yang kita telah lalui. Banyak kali dalam kehidupan ini kita ada cerita, tapi kita tidak boleh dramatikkan cerita kita. Kita tidak boleh gambarkan, lakarkan, lukiskan dengan baik. Maka seperti mana saya bawa Dr. Muhammad Kamil tadi, untuk kita faham, untuk kita mengerti bahawa apabila kita bercerita, ceritalah sebagaimana Dr. Muhammad Kamil Ibrahim bercerita. Bercerita daripada hati, hati akan mendengar. Bercerita dengan perasaan kita, perasaan juga yang akan menerimanya dengan baik. S adalah story. P-A-S. S adalah story. Dan kita harus menggambarkan pada setiap detik, pada setiap pengalaman kehidupan kita, banyak cerita-cerita terbaik yang dapat kita sampaikan. T adalah testimonial. Bagaimana pengalaman kehidupan orang lain boleh kita jadikan teladan untuk kehidupan kita. Dan O adalah offer. Buat teman-teman, pada hari ini ada offer yang luar biasa. Buku public speaking, buku storytelling ada dijual di sana. Teman-teman boleh mendapatkan tawaran-tawaran terbaik untuk membeli buku ini dan menjadikan apa yang Dr. Muhammad Kamil lakukan, menulis cerita. Bukan sahaja yang ada di depan ini boleh menulis cerita, tapi kita juga boleh menulis cerita supaya tahun hadapan kita datang ke pesta buku dan kita dapat membawa cerita-cerita yang lebih baik. Saya percaya ramai daripada teman-teman yang mahu mendengar kisah dan cerita bagaimana menulis buku. Sekali lagi saya persilakan Dr. Muhammad Kamil Ibrahim untuk menyampaikan cerita bagaimana dia mengumpulkan pasukan penulis dan menulis cerita. Silakan. Tuan-tuan, tak sempat habis lagi dia bercakap, saya dah bangun. Itulah dia jenis automatik dia, jenis orang gila bercakap macam tu lah. Baik. Bila saya menghadapi kesakitan, bencana tubuh, saya telah membuat keputusan, saya tak nak dah menulis. Itulah karya terakhir yang merupakan tulisan saya yang terakhir. Saya berfikir saya nak buat benda lain pula. Banyak benda lain yang boleh saya buat, kerja-kerja kebajikan dan sebagainya. Tetapi bila saya pilih untuk buat kerja-kerja kebajikan, saya fokus di kondo saya, kondo Kemuncak Shah Alam. Banyak perkara-perkara yang saya buat, saya dah tak boleh nak bercakap, nak berceramah, tak boleh. Apa yang saya buat, tuan, saya bawa penceramah ke kondo Kemuncak. Saya ajak nama-nama besar datang ke kondo Kemuncak untuk menyampaikan ceramah. Siapa yang pernah datang? Ustazah Asni pernah datang, Ustazah Datuk Nur Hafizah pernah datang, Ustaz Faruk Joy pernah datang, Ustaz Roslan pernah datang. Kerana apa? Kerana hubungan di antara saya dengan mereka. Mereka tahu saya berceramah, saya syarat nak panggil saya berceramah ada 3. Yang pertama, jangan bayar saya tak ambil duit. Gaji profesor saya dah okey dah. Ke mana saja saya pergi, kalau jemput saya, alhamdulillah, saya suka. Tiket kapal terbang pun saya bayar sendiri. Ini orang tahu. Dalam buku saya tulis, saya mewakafkan diri saya kepada masyarakat. Yang kedua, saya banyak penyakit. Jadi bila saya bercakap, tolonglah sediakan air. Ni ada air banyak ni, tapi gelas tak bagi.
tak boleh minum juga. Ada setengah tempat tu dah lah bercakap free, air pun tak bagi. Pasal apa? Pasal nak menganjurkan sesuatu program mesti ada checklist dia. Bukan mudah. Tengok bila tegur barulah datang. Yang ketiga, saya kata kepada penganjur, ditakdirkan saya meninggal semasa berceramah, maka menjadi tanggungjawab penganjurlah supaya menguruskan jenazah saya. Saya nak dikebumikan di mana tempat saya meninggal. Isteri saya dah tahu saya nak macam tu, anak-anak saya semua dah tahu. Jadi dia orang tak risau. Saya kata pada anak-anak saya, jangan risau tentang kubur ayah, tapi risau untuk menjadi anak yang soleh, yang mendoakan ayah. Sebab bila ayah tinggalkan 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh yang mendoakan ibu bapa. Risau untuk jadi anak yang soleh. Anak saya semua tahu dah. Jadi dia orang dia expect saya meninggal, dikebumikan di tempat lain. Saya kata tak payah melawat kubur ayah. Sebab itu isteri saya Roza sentiasa ikut saya ke mana saya pergi. Dia takut saya meninggal. Baik. Tuan-tuan, ini ramai ni ya, saya jemput datang ke Kondo Kemuncak ya. Setiap hari Isnin kita ada iftar Isnin. Ini daripada Bangi pun pernah datang ni. Setiap hari Isnin datang jemput ke Kondo Kemuncak, tapi syarat dia kena beritahu saya supaya saya ready. Setiap hari Isnin 100-120 orang datang biasa. Berbuka puasa hari Isnin. Siapa belanja? Saya lah belanja. Saya untukkan gaji saya 1,000 sebulan, satu hari Isnin 1,000, 4 minggu 4,000. Tuan-tuan, banyak kan duit tu? Macam saya kaya sangat? Tak. Mula-mula macam tu. Lepas tu ramailah ni Datuk Kushairi ni. Dia selalu kontak saya. Prof boleh nak tumpang tak? Datuk doktor nak tumpang. Dia biasa sponsor saya. Ini ramai ni. Hati ni restoran session 9. Dia kata apa? Hari ni kita yang nak sponsor. Allah akan bantu kita. Saya tak payah minta. Allah yang hantar bantuan. Jangan takut. Tapi kalau orang tak bantu, kita teruskan. Anak saya Chef Amirul. Tiap minggu dia masak. Baik, sikit je saya nak cerita. You buat baik pun ada orang tak suka. Tuan-tuan, buat baik macam mana pun ada orang tak suka, macam-macam dia tuduh. Dia ingat kita nak jadi pengurusi kondo kot. Ni pengurusi kondo ada ni. Dia ingat kita nak jadi pengurusi masjid kot, nak jadi pengurusi surau. Tak naklah, saya sakit. Suatu hari ada satu surat dihantar kepada penduduk kondo menceritakan benda tak elok lah. Saya tak nak cerita. Ditunjukkan kepada saya. Saya berkata, orang tulis surat ni orang sakit. Bila orang sakit, kita tolong dia, tolong ubat. Jangan pedulilah. Kemudian saya balik rumah, saya fikir, orang tulis benda macam ni, orang ni berbakat dalam bidang penulisan. Kenapa tidak kita kumpulkan penulis-penulis surat layang ni supaya tulis buku? Saya kata biar saya ajar. Saya 15 tahun menulis buku bestseller banyak. Saya pun hantar kepada orang-orang Kondo Kemuncak. Ini tanya pengurusi dia. 10 orang jawab nak, tapi tak ada pengalaman. Saya kata okey, boleh. 10 orang tak ada pengalaman, saya cari 10 orang lagi yang ada bakat dah. Jadi ada 20 orang. Saya kata setiap orang tulis 2 bab. Tajuk dia, ujian kita, usah berduka cita.
Sebab mereka tulis dengan saya. Ini orang galeri ilmu ada ni, bos-bos galeri ilmu pun ada ni. Saya ni penulis kesayangan galeri ilmu. Betul Pak Ya? Tengok dia angguk, dia terpasang angguk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebulan sebelum pesta buku, siap manuskrip. Saya bawa jumpa galeri, ini manuskrip. Saya tak fikir pun boleh diterbitkan masa pesta buku. Tuan-tuan, Pak Yang dengan tim dia kata apa? Ni boleh ni Prof, boleh ni Doktor. Kita bypass banyak perkara. Yang lain jangan deki ya. Jangan jealous. Sebab saya dah 15 tahun tulis dengan galeri ilmu, saya tak pernah tinggal dia. Setiap tahun pesta buku 1/3 income galeri ilmu yang kami sumbangkan. Saya, isteri saya banyak buku. Dia tak boleh bohong tu. Dan saya kata pada galeri ilmu, kami semua tak nak ambil royalty. Nak cetak berapa Pak Ya? Dia jawab 7,000. 7,000 bermakna saya akan terima royalty 24,000. 500. Saya kata kita tak ambil royalty.